Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Yang saya muliakan ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar dan juga penonton yang mengikuti insya-Allah pengajian ataupun sembang-sembang kita dalam kitab Mukhtasar Al-Mufalaq pada malam ini. Dan alhamdulillah, syukuran kita panjatkan pada Allah Subhanahu taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam pengajian kita ini, dan insya-Allah seperti mana yang dijabarkan, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembalilah pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Al-Mufalaq insya-Allah. Tuan-tuan, seperti mana yang tertera, insya-Allah kita akan mulakan kuliah kita pada malam ini dengan siri yang ketujuh pada malam ini, dan insya-Allah tuan-tuan pada malam ini mungkin siri yang terakhirlah dalam pengenalan ilmu falak. InsyaAllah saya cuba untuk menamatkan dalam bab yang pertama ini, iaitu dalam bab pengenalan ilmu falak insyaAllah. Baik, dan kita merujuk kepada tuan-tuan pada halaman 23 pada halaman 23, iaitu dalam tajuk berkaitan dengan ilmu falak dan umat Islam dalam siri kuliah yang lepas insya-Allah. Namun tuan-tuan, sebelum kita mulakan kuliah pada malam ini, sebagai satu mukadimah kepada perbincangan kita pada malam ini insya-Allah, saya ingin kongsikan petikan daripada ayat Al-Quran sebagai satu renungan, sebagai suatu perkongsian pada malam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Sadaqallahul azim. Ini adalah petikan daripada surah Al-Qaf, ayat yang daripada ayat ke-6 hingga ayat yang ke-8. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, kalaulah mereka menyangka kami tidak berkuasa mengembalikan mereka hidup semula, maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka dengan tidak bertiang, bagaimana kami membinanya dengan rapi serta kami menghiasinya dengan bintang-bintang dan dengan keadaan tidak ada padanya retak renggang. Dan juga keadaan bumi ini, bagaimana kami bentangkan dia sebagai hamparan dan kami letakkan padanya gunung ganang yang berdiri kukuh, serta kami tumbuhkan padanya pelbagai jenis tanaman yang indah subur. Dan kami adakan semuanya itu untuk menjadi perhatian dan peringatan yang menunjukkan jalan kebenaran kepada tiap-tiap seseorang hamba Allah yang mahu kembali kepadanya dengan niat dan berbakti. InsyaAllah, saya kira ini 3 lagi ayat yang sangat cantik juga indah dalam pandangan kita sebagai orang yang sangat berminat ataupun sangat melihat dari sudut ilmu falaknya, bagaimana Allah Ta'ala menyuruh untuk kita melihat, afalam yanzuru ila sama', untuk kita melihat kepada langit, yang mana dalam ayat ini as-sama' disebut sebagai dalam bentuk mufrad. Jadi di sini merujuk kepada langit yang ada di atas kita, itu langit dunia, yang mana Allah Ta'ala membina ataupun langit ini tanpa ada satu tiang, yang mana Allah Ta'ala telah binanya itu dan telah menghiasinya itu, dan tidak ada padanya retak dan juga renggang. Maknanya tidak ada suatu keaiban ataupun satu kerosakan ataupun suatu kecelaruan pada langit yang Allah Ta'ala ciptakan ini, kan? Dan ini menjadi suatu perkara yang sangat besar kepada kita dalam pengajian ilmu falak ini, bagaimana kita nak menjadikan cerapan ataupun
pemerhatian kita kepada objek-objek samawi ini untuk menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8, bagaimana apa yang Allah Ta'ala ciptakan daripada langit dan juga bumi ini dalam ayat yang ke-7, semuanya itu adalah untuk menjadi perhatian dan juga peringatan, tabsiratan wa dhikra, satu perhatian dan juga peringatan untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang mahu kembali kepadanya. Dan moga-moga tuan-tuan dan perempuan sekalian, insya-Allah pengajian kita dalam ilmu falak ini bukan sekadar satu pengajian yang memenuhi masa kosong, bukan saja pengajian yang hanya memenuhi mungkin kita punya KPI ataupun hanya memenuhi kita punya keperluan dari sudut tugas, tetapi insya-Allah moga-moga apa yang kita kongsikan dalam ilmu falak ini sesuatu yang dapat membawa kita menjadi hamba Allah yang disebut sebagai abdin munib, yang kembali kepadanya hasil daripada apa yang kita dapat lihat di langit itu sebagai tanda bahawa kebesaran Allah Ta'ala dan menunjukkan bahawa kita ini hamba yang sangat lemah. Dan tuan-tuan, sikit lagi daripada mukadimah kita ini, dan daripada ayat itu juga kalau kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan satu petunjuk kepada kita, dan hal ini telah disebutkan oleh ilmuwan-ilmuwan, pakar-pakar dalam pengkajian ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu sejarah dan sebagainya, menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan ataupun mengutuskan kepada kita suatu agama, yang mana dengan agama ini Allah Ta'ala telah mengatur manusia itu dengan 3 hubungan, iaitu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana apa yang kita terjemahkan dalam bentuk ibadat kita, apa yang kita terjemahkan dalam bentuk akidah kita, dan hubungan kita dengan manusia, yang mana kita ada hubungan antara manusia, ada muamalat kita, ada perniagaan, ada perkahwinan, ada budaya, ada politik dan sebagainya, hubungan kita dengan manusia. Dan salah satu daripada apa yang menjadikan Islam ini unik ialah kerana Islam ni juga mengatur hubungan manusia ini dengan alam, mengatur hubungan manusia dengan alam. Yang dapat kita lihat dalam slide ini, tuan-tuan dapat lihat bagaimana manusia ini Allah Ta'ala atur bahawa dia ada hubungan ataupun ada kaitan dengan Allah Ta'ala, tentu sekali lah, dan dia ada hubungan dengan manusia. Dalam masa yang sama juga dia ada hubungan dengan alam. Dan ini satu perkara yang unik yang menjadikan Islam itu sebagai suatu agama yang kafah, satu agama yang menyeluruh, yang sempurna, yang sepatutnya pada hari ini kita boleh berbangga insya-Allah sebagai seorang Muslim. Dan insya-Allah moga pada malam ini tuan-tuan pengajian kita berkaitan dengan ilmu falak dan juga umat Islam, dan insya-Allah moga-moga tuan-tuan selepas habis daripada kuliah ini kita akan rasa lebih bangga menjadi sebagai seorang Islam, kerana Islam ini adalah satu agama yang syumul, satu agama yang sempurna insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada lagi, belum tak masuk lagi tuan-tuan dalam tajuk kita ni, mukadimah lagi ni, mukadimah. Tuan-tuan, saya besarkan sikit supaya dapat tuan-tuan dapat lihat. Kepada tuan-tuan yang mungkin nak melihat tentang satu syarahan berkaitan dengan bagaimana ilmu falak dan juga umat Islam, tetapi syarahan ni bukan berkaitan sahaja dengan ilmu falak, tetapi secara umumnya berkaitan dengan sains dan juga Islam lah. Tuan-tuan boleh search dalam internet, ada seorang profesor yang saya kongsikan dalam slide ini, Profesor Salim Al-Hassani. Dia telah memberi satu lecturenya, dia Profesor Emeritus, lecturenya di Universiti Manchester, UK, dan ketika mana perbahasan ataupun dalam ceramahnya ini, beliau telah berkongsi tentang suatu perkara di mana kalau tuan-tuan masih ingat dalam siri kuliah kita yang lepas, kita ada sebut perkara ini, tapi mungkin saya pun agak tak menghuraikan dengan lebih lanjut, tapi dia berkaitan juga dengan kuliah kita pada malam ni, iaitu bagaimana kalau tuan-tuan dapat lihat di dalam slide itu, tuan-tuan dapat lihat bagaimana dalam ketemadunan yang di dalam versi yang di highlightkan ataupun yang sering digembar-gemburkan di barat, mereka menyatakan bahawa tamadun ini
bermula dengan tamadun-tamadun seperti Greek, seperti Rom dan sebagainya, dan kemudian dia bangkit semula dan dia memuncak semula pada zaman Renaissance di barat. Tetapi dalam ceramah yang disampaikan oleh Profesor Salim Al-Ahsani ini menunjukkan bahawa ada satu kelompongan seperti mana dalam slide yang tuan-tuan dapat lihat, iaitu selepas daripada tamadun Rom, tamadun Yunani ataupun tamadun Cina dan sebagainya, tamadun India, dan kemudian nak sampai ke barat itu, dia nampak macam ada suatu kelompongan yang cuba disembunyikan oleh pengkaji-pengkaji ataupun ilmuwan barat yang ada berniat kata tak berapa elok lah, kerana ketika itu mereka nak menyembunyikan tentang sumbangan tamadun Islam. Sumbangan tamadun Islam, yang mana dalam ceramah ini Profesor Salim Al-Ahsani menyebutkan bahawa era yang dikatakan hilang itulah, era yang dikatakan hilang itulah sebenarnya adalah era di mana Islam menguasai dunia ketika itu, yang memelihara ilmu dalam ketamadunan Islam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini inilah tajuk kita yang akan kita bincang, yang akan kita huraikan pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Tuan-tuan yang ada mempunyai buku boleh rujuk ada halaman 23 halaman 23 untuk kita mulakan perbincangan kita pada malam ini dalam era permulaan di mana ilmu falak itu bermula. Saya maksudkan di sini era permulaan ini adalah dalam apa yang kita bincangkan dalam skop yang lebih kecil, di mana kita mulakan perbincangan sejarah ilmu falak ini bermula daripada zaman baginda Nabi SAW. Bukan seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni. Kalau kita lihat dalam perbincangan awal sebelum ni, kita dah bincangkan bahawa tamadun ataupun dalam sejarah ilmu falak itu berdasarkan kepada tradisi ilmu dalam Islam, bahawa ada menyatakan bahawa ilmu falak ini berasal daripada Nabi Idris AS, dan ada mengatakan bahawa berasal daripada Hasib Karimuddin bin Daniel, Nabi Daniel. Ini tuan-tuan telah kita sebutkan, tapi dalam perbincangan pada malam ni kita mulakan pada era ini, pada zaman baginda Nabi SAW. Baik tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW telah meletakkan satu asas agar umat Islam ini menguasai ilmu, termasuklah ilmu falak. Ini dapat kita lihat tuan-tuan berdasarkan kepada surah pertama yang turun ataupun ayat yang pertama yang turun, iaitu berkaitan dengan ataupun kita sebut surah Al-Alaq ayat 1 hingga 2, di mana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bagaimana dalam ayat ini ataupun dalam wahyu yang pertama ini, satu yang sangat signifikan kepada kita sebagai umat Islam ialah bagaimana ayat yang pertama turun merujuk kepada surah ataupun kepada ayat yang menyuruh kita membaca. Yang mana sinonim bacaan itu tentu sekali lah dengan ilmu. Dan yang menariknya juga, bila kita lihat dalam perbincangan para ulama berkaitan dengan ayat yang diturunkan ini, sebenarnya satu ayat yang sangat besar. Kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam ayat ini satu perkara yang sangat menarik, kerana ketika mana dalam perbahasan ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Menciptakan di sini merujuk kepada penciptaan alam ini, yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam ini. Bermakna tuan-tuan, ini suatu hint ataupun suatu petunjuk kepada kita bahawa antara salah satu cara kita untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita memerhatikan perjalanan alam ini yang ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuklah diri kita sendiri sebagai manusia. Baik. Ini dapat kita lihat, dan para ulama sebutkan adalah satu ayat yang sangat indah dan juga sangat signifikan sebagai permulaan daripada surah yang mula-mula diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat juga antara lain bagaimana Al-Quran juga telah meletakkan pelbagai ayat berkaitan dengan petunjuk-petunjuk untuk memerhatikan pada perjalanan
langit, bintang-bintang, planet-planet seperti mana yang kita kongsikan dalam surah Al-Aqaf sebelum ini. Dan kali ini kita kongsikan pula surah Al-Mulk yang mungkin tuan-tuan baru selesai baca tadi selepas solat Isyak, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang bermaksud dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah. Disebut farji'il basara hal tara min futur. Ulangilah pandangan itu kalau sekiranya kita rasa bahawa apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu ada kekurangannya, ada ketidakseimbangannya, ada ketidakmunasabahannya. Dan ini tuan-tuan merupakan suatu ayat yang cukup signifikan dan juga cukup penting dalam perbahasan ilmu falak ini, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan langit yang disebutkan sebagai tibaqa, berlapis-lapis ini, dan bagaimana dah hasil daripada penciptaan langit itu Allah Ta'ala menyuruh untuk kita melihat bagaimana ada ketidakseimbangan. Maka di sini tuan-tuan, kalau sekiranya kita nak tahu bahawa ada ataupun tidak ketidakseimbangan itu, tentulah sekali tuan-tuan kita kena buat kajian, kita kena mengkaji. Maka daripada kajian itulah akhirnya dan pastilah apa yang akan kita temui adalah hasil apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu adalah sempurna. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu adalah suatu yang seimbang, suatu yang dari sudut manfaatnya ada. Baik tuan-tuan. Jadi bagaimana tuan-tuan, bagaimana dalam Quran Allah Ta'ala telah menyebutkan bagaimana permulaan perbahasan ataupun penciptaan alam ini sebagai salah satu daripada perkara yang perlu kita manfaatkan, perlu kita lihat. Baik. Dan tuan-tuan, bagaimana juga kalau tuan-tuan rujuk balik dalam buku kita, dalam buku ni tuan-tuan kami pecahkan kepada 2 perbahasan, iaitu bagaimana baginda Nabi SAW telah menjadikan umat Islam ini daripada surah Iqra, surah ataupun surah Al-Alaq ini, bagaimana Allah Ta'ala menyuruh kita supaya menjadi satu umat yang berilmu. Malah tuan-tuan, dari sudut ilmu falaknya ataupun kehidupan kita dengan ilmu falaknya, boleh kita dapat lihat dalam 2 konteks. Yang pertama, dalam isu-isu melibatkan ibadat kita. Dalam isu-isu melibatkan ibadat kita, contohnya seperti yang kami catatkan dalam buku ni, iaitu penetapan hilal, persoalan matlak dalam permulaan puasa, hari raya, kiblat dan waktu dalam pelaksanaan solat. Ini merupakan contoh bagaimana ilmu falak yang perlu dikuasai oleh umat Islam bagi menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan hal ini. Yang kalau dapat kita lihat tuan-tuan, antara dalil-dalilnya seperti mana yang tuan-tuan dapat lihat dalam slide ini, antara dalil-dalilnya di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk kita bila mana nak bersolat, maka kita hendaklah menghadap kiblat, menghadap kiblat. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, dan kemudiannya beralih ke Masjidil Haram. Arahan untuk mengubah ataupun mengalihkan kiblat itu daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan ini adalah satu arahan yang mana ianya satu arahan yang muktamad yang hendaklah kita taat pada sampailah ke hari ini tuan-tuan. Maknanya dari sudut konteksnya kita dapat lihat di sini bahawa untuk menyelesaikan tentang isu arah kiblat ni yang merupakan suruhan agama, maka ketika itu kita hendaklah menguasai ilmu falak. Ini sebagai satu contoh tuan-tuan. Dan dalam contoh yang lain pula tuan-tuan dapat lihat bagaimana dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini insya-Allah kita akan bahas panjang nanti dalam kuliah yang akan datang, iaitu hadis daripada Jabir bin Abdullah yang menceritakan tentang bagaimana Jibril AS mengajarkan kepada Nabi SAW tentang awal waktu dan juga akhir waktu. Yang mana awal waktu, akhir waktu ini juga ditandakan dengan perjalanan matahari, yang mana perjalanan matahari itu juga sebahagian daripada apa yang kita sebut sebagai ilmu falak. Apa yang sebagai ilmu falak. Baik tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kalau kita dapat lihat juga itu yang pertama. Dan kedua adalah bagaimana dalam ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW juga terdapat suruhan-suruhan yang berbentuk ataupun yang berkaitan dengan
suruhan untuk kita memikirkan tentang penciptaan alam. Seperti mana yang saya kongsikan pada awal-awal tadi, bagaimana Allah Ta'ala telah menyuruh kita untuk memikirkan tentang perjalanan alam ini, untuk kita memikirkan tentang perjalanan bintang, matahari dan juga bulan, yang mana asal daripadanya adalah untuk kita ini menolak penyembahan kepada bintang, kepada matahari, kepada bulan dan sebagainya, tetapi menyembah kepada Allah Ta'ala. Dan kita dapat lihat bahawa apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pentadbir. Yang mana semuanya ini tuan-tuan, kalau kita dapat lihat daripada fungsinya, daripada perjalanannya, penciptaan langit dan juga buminya, dan juga hikmah penciptaan pelbagai objek-objek semawi ini, yang asalnya kita dapat lihat perbahasannya adalah dalam perbahasan ilmu tauhid, yang nak mengaitkan bagaimana manusia ini hendaklah menyembah Allah Ta'ala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Ta'ala dengan apa sekalipun. Baik tuan. Ini antara contohnya lah ya. Baik. Okey. Secara kesimpulannya, dalam ini tuan-tuan kita dapat lihat bagaimana ilmu falak ini secara asasnya bagaimana Allah Ta'ala dan juga bagaimana dalam hadis Nabi SAW telah dapat menunjukkan kepada kita tentang bagaimana dalam konteksnya tuan-tuan, dari sudut ibadat, bagaimana ilmu falak itu penting dalam perbahasan ataupun soalan arah kiblat waktu solat. Bila kita nak bagi kita ni nak masuk bulan Ramadan kan, jadi kita nak menetapkan masuknya satu Ramadan itu, dan kemudian kita nak bincangkan pula tentang bagaimana ilmu falak itu juga ada dari sudut kelangsungan hidup, yang kita juga dah bincangkan perkara ini dalam hukum berkaitan dengan mempelajari ilmu falak itu dalam keadaan musafir. Contohnya kita memanfaatkan perjalanan ataupun kedudukan bintang-bintang itu untuk mencari arah dan sebagainya. Dan juga kita dapat lihat bagaimana ilmu falak ini juga kita dapat kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana apa yang kita bincangkan sebutkan dalam beberapa ayat tadi, bagaimana penciptaan alam ini antaranya adalah sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia juga tuan-tuan boleh kita gunakan sebagai salah satu daripada aspek ibadat yang kita sebut sebagai ibadat tafakkur, ibadat tafakkur, bahan untuk berfikir. Baik, inilah dia punya rotasinya ataupun rotationnya tuan-tuan, kelangsungan ataupun pusingan ilmu falak tersebut yang boleh kita kaitkan sama ada dari sudut ibadatnya, dari sudut kehidupan kita, dan dari sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala, dan juga dalam ibadat-ibadat yang lain juga, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Okey, baik. Cuma tuan-tuan dalam buku notanya ada juga saya sebutkan antara perkara lain yang berlaku pada zaman permulaan ini, bila kita dapat lihat bagaimana antaranya tuan-tuan, bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab Sayyidina Umar Ibn Khattab juga telah meletakkan suatu petanda bagaimana kepentingan ilmu falak itu dalam takwim. Ketika mana tuan-tuan, ini pun nanti kita akan bincang secara panjang lebar lah dalam bab takwim nanti, tapi sambil lalu saja tuan-tuan kita sentuh sedikit iaitu bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab telah menyusun semula takwim yang ada dalam Islam ataupun dalam pentadbiran ketika itu. Ya, sebelum itu takwim ini hanya dinamakan mengikut nama tahun, mengikut peristiwa. Mengikut peristiwa. Kalau kita sedia maklumkan bahawa baginda Nabi SAW lahir pada Amul Fil, pada tahun gajah, dan ikut tradisinya ketika itu, maka tahun itu dinamakan mengikut peristiwa yang paling besar berlaku dalam tahun itu. Kalau contohnya tuan-tuan, kalau kita lah contoh tahun 2020 yang lepas, antara peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah tahun 2020 COVID-19, maka mungkin lepas ni kita nak katakan tahun 2020 tu tahun COVID-19 contohlah, kerana mengambil sempena dengan besarnya apa yang disebut sebagai peristiwa itu. Bila sebut COVID-19, orang akan ingat ini adalah tahun 2020. Itu kaedah bagaimana sebelum daripada Sayyidina Umar menyusun ataupun menstrukturkan kembali penamaan takwim, dan ketika mana Sayyidina Umar telah menyusun kembali
penyusunan takwim itu dengan meletakkan peristiwa ataupun tahun hijrah Nabi SAW, maka selepas itulah takwim kita ini sinonim untuk kita sebut ataupun lazim untuk kita sebut sebagai takwim hijri. Takwim hijri. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu sebagai satu tajuk berkaitan dengan era permulaan. Era permulaan. Baik. Kemudian tuan-tuan, okey, ni dia buat full screen slide. Saya rasa dah full screen ni. Kalau buat slide penuh nanti kan tak boleh nak kawal pula. Tuan-tuan, boleh nampak slide yang saya kongsikan ni, insya-Allah. Okey. Ni. Baik tuan-tuan. Okey, sekarang kita masuk pula pada era perkembangan. Era perkembangan. Baik. Ini tajuk ni tuan-tuan sebenarnya tajuk yang sebenarnya bukanlah tajuk yang mudah untuk kita bincang, ataupun tajuk yang boleh kita bincang sekejap, tapi itu merupakan satu sejarah yang sebenarnya sangat panjang untuk kita bincangkan. Baik, tak apalah, tapi ala kulli hal tuan-tuan, saya cuba berkongsi insya-Allah sekadar yang termampu tuan-tuan. Baik. Era perkembangan. Era perkembangan ilmu falak dalam tamadun Islam tuan-tuan, di mana dalam era ini dapat kita lihat bahawa khazanah-khazanah ilmu daripada tamadun-tamadun lain ini mula masuk ke dalam tamadun Islam. Oleh kerana sikap yang telah diletakkan ataupun telah diasaskan oleh Quran dan juga baginda Nabi SAW kepada umat Islam, ialah umat Islam tidak memusuhi ilmu. Al-hikmah dhalatul mu'min. Keilmuan itu, hikmah itu, wisdom itu adalah suatu barang kehilangan umat Islam. Di mana saja kamu jumpa, kamu kutip lah. Kamu kutip. Jadi di sini dapat kita lihat bagaimana era perkembangan ini adalah satu era yang sangat menarik untuk kita bincang, kerana ketika inilah umat Islam sudah semakin, tamadun Islam sudah semakin besar, sudah semakin hebat, sudah semakin jauh liputannya, maka ketika itu umat Islam telah menerima banyak pengaruh-pengaruh daripada luar. Baik. Antaranya tuan-tuan, kalau saya dapat kongsikan sedikit tentang perkembangan ilmu falak pada era awal perkembangan ini, ialah bagaimana ketika umat Islam menerima ilmu-ilmu daripada tamadun Yunani setelah daripada Mesir ini dibuka oleh Parlimen Islam yang kita sedia maklum, Al-Amr bil As pada tahun 641 Masihi. Tetapi tuan-tuan, penerimaan ilmu daripada tamadun Yunani ini yang daripada Iskandaria ataupun Alexander, tuan-tuan, antara penulisan menunjukkan bahawa bagaimana ketika itu satu terjemahan buku yang telah dibuat pada zaman era Umayyah, pada zaman era Umayyah, antara buku yang diterjemahkan yang memberi impak besar kepada tamadun Islam dari sudut perkembangan ilmu falak ketika itu adalah satu buku yang ditulis oleh Hermes ketika itu, iaitu tajuknya Mafatih An-Nujum. Mafatih An-Nujum. Dan ini antara buku yang memberikan antara salah satu pengaruh besar dan juga pembukaan kepada ilmu falak dalam tamadun Islam pada era kerajaan era Umayyah ketika itu. Dan kemudian tuan-tuan, pada kurun ke-2 Hijrah, tuan-tuan, okey, dalam tulisan kita ni ada mungkin kesilapan sikit, ada typo tuan-tuan, pada kurun ke-2 Hijrah Masihi, pada kurun ke-2 Hijrah sajalah, tak ada Masihinya. Tuan-tuan boleh betulkan dalam halaman 24. Itu pada zaman pemerintahan Abbasiyah, di mana umat Islam telah menerima pengaruh-pengaruh ilmu dari tamadun-tamadun daripada Babylon, daripada Parsi, daripada India, dan termasuklah ilmu falak yang ketika itu dibawa masuk sekali. Perkembangan ilmu falak yang ada pada setiap tamadun itu dibawa masuk sekali dalam tamadun Islam ketika itu, melalui usaha-usaha penterjemahan kitab-kitab ke dalam bahasa Arab. Dan sesuai dengan ajaran Islam seperti mana yang kita sebutkan tadi, bahawa Islam di samping tidak memusuhi ataupun tidak melarang umatnya ini untuk belajar, bahkan menyuruh pula untuk kita ini menyelidik dan memerhatikan perjalanan alam untuk mengetahui tentang rahsia-rahsia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu falak ini menjadi satu medium
dalam membahaskan tentang perjalanan alam tabi'i ini yang berdasarkan kepada sebab dan juga musabab, dan dia ini adalah satu ilmu yang sangat dekat dan mudah diterima oleh umat Islam ketika itu. Baik tuan-tuan. Jadi kalau kita dapat lihat tuan-tuan, antara kemuncak ataupun dalam era perkembangan yang cukup baik yang berlaku pada zaman kerajaan Abbasiyah, yang ada juga saya terbaca tuan-tuan dalam penulisan sejarah, di mana pada kerajaan Abbasiyah ini berbeza sikit dia punya dasar berbanding dengan kerajaan era Umayyah yang lebih kepada pelebaran ataupun perluasan jajahan takluk kerajaan Islam ketika itu pada era kerajaan Umayyah. Tetapi pada era kerajaan Abbasiyah, di samping perluasan jajahan takluk negara-negara Islam, mereka juga ketika itu mementingkan tentang perkembangan ilmu, tentang perkembangan ilmu. Dan sebab itulah pada pemerintahan kerajaan Abbasiyah, antaranya tuan-tuan yang sangat ketara yang kalau kita dapat lihat adalah pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dan juga Khalifah al-Ma'mun. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa bagaimana Khalifah sendiri telah memainkan peranan yang sangat besar untuk memberikan suatu pengaruh yang sangat besar lah. Maknanya dasar yang dibuat oleh Khalifah ketika itu untuk mengembangkan ataupun untuk nak mengumpulkan segala bentuk ilmu, dan antara salah satu caranya adalah dengan mengambil ataupun mengumpulkan buku-buku daripada seluruh pelosok dunia, terutama daripada kawasan-kawasan yang di bawah tamadun ataupun di bawah khilafah Islam ketika itu. Dan ketika itu tuan-tuan, Khalifah akan menghantar utusan-utusan ini sama ada untuk mengambil buku-buku daripada negara-negara yang baru ditakluk ataupun baru dibuka, ataupun mereka membeli buku-buku itu dan kemudian dibawa balik ketika itu ke Iraq, dan ada juga negara-negara yang di bawah jajahan takluk kerajaan Islam ketika itu yang membayar ufti, maknanya dia bayar cukai dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku ini satu perkara yang menarik, kerana kerajaan ataupun khalifah ketika itu boleh menerima bayaran bukan saja dalam bentuk duit, bukan saja dalam bentuk emas dan sebagainya, tetapi dibayar dalam bentuk buku. Menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana khalifah ketika itu sangat memandang tinggi kepada ilmu, sehingga menganggap bahawa buku ini juga suatu benda yang boleh dijadikan sebagai bahan ufti. Dan dalam beberapa tulisan tuan-tuan, saya juga membaca bagaimana Khalifah Ma'mun ketika itu juga pergi sendiri untuk mengambil ataupun pergi sendiri untuk menawar ataupun membeli buku yang dimiliki oleh raja-raja ketika itu. Maknanya ini suatu perkara yang menunjukkan kepada kita bagaimana komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah ketika itu sangat tinggi, dan ini menjadi satu petunjuklah kepada kita tuan-tuan, bagaimana komitmen yang dimainkan oleh pemerintah, oleh kerajaan, bagaimana dasar yang dibuat oleh satu pemerintah itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan ilmu suatu rakyat ataupun negara itu. Bahkan tuan-tuan, disebutkan bahawa Khalifah Ma'mun pernah menulis surat kepada Raja Rom untuk minta keizinan bagi mereka menghantar utusan-utusan masuk dalam negara Rom ketika itu untuk mencari dan juga membeli buku-buku, membeli dan juga mencari buku-buku ketika itu, dan perkara ini dibenarkan. Oleh Raja Rom ketika itu. Baik. Dan ini satu perkara yang sangat hebat dan juga sangat besar dia punya kesannya terhadap perkembangan ilmu falak ketika itu. Kerana sebelum itu tuan-tuan, ilmu falak ini hanya menjadi suatu yang sebelum ni kita bincang bagaimana ilmu falak pada kalangan orang Arab ketika itu yang disebut sebagai ilmu al-anwa, di mana ilmu falak ini dari sudut perjalanan bermusafir, maka mereka tahu bagaimana nak menentukan arah utara, arah barat, selatan, timur dan sebagainya dengan menggunakan bintang-bintang dan sebagainya. Tetapi bila ilmu-ilmu falak daripada tamadun-tamadun lain masuk, maka dia telah memberikan suatu ledakan baru, maklumat baru di dalam Islam ketika itu. Baik.
Kita sambung tuan-tuan pada halaman 24. Antara unsur penting yang berlaku dalam era perkembangan ini ialah suburnya penterjemahan buku-buku falak yang berasal daripada tamadun-tamadun lain ke dalam bahasa Arab hingga memudahkan perkembangan ilmu falak terutamanya di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Bahkan tuan-tuan, buku yang saya rujuk Dr. Raghib As-Sirjani yang diterjemah dalam bahasa Melayu tuan-tuan, tajuk dia Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Ini tuan-tuan boleh beli, sangat baik buku ni tuan-tuan ya, yang diterbitkan oleh Kausar. Dan dalam buku ni menyebutkan bahawa bagaimana ketika itu Khalifah Al-Ma'mun telah mewujudkan satu badan penterjemah. Macam kita hari ni macam Institut Terjemahan Negara lah kot, wujud satu badan penterjemah dan wujud juga jawatan seperti yang kita sebut hari ni macam kurator museum itu yang tugasnya menjaga manuskrip asal yang diambil daripada negara-negara, yang diambil daripada tempat-tempat yang jauh daripada tamadun-tamadun yang mewarisi ilmu diri daripada Babylon, Parsi, India dan sebagainya, untuk menjaga manuskrip asal ini. Bahkan yang lebih menarik di sini tuan-tuan, kenapa saya kata menarik? Kerana orang yang menterjemahkan buku-buku ini telah diberi ganjaran yang sangat, saya sebutkan ini sangat mewah lah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka ini diberi gaji dengan bayaran sebanyak 500 dinar. 500 dinar. 500 dinar ini dalam tulisan ini menyatakan bahawa bersamaan dengan 2 kilogram emas. Masya Allah tuan-tuan. 2 kilogram emas. Tuan-tuan boleh bayanglah kalau kita beli emas yang hari ni kan, yang kawan-kawan kita nak jual tu pun. 2 kilogram emas tuan-tuan. Kalau saya pun tak tahulah berapa harga sekarang ni kalau harga 2 kilogram emas. Bukan 2 gram tuan-tuan, 2 kilogram emas. Dan perkara ini berlaku pada zaman Khalifah Ma'mun ketika itu sehingga menyebabkan bila satu kerja penterjemahan ini telah menjadi satu kerja yang sangat penting, maka tentu sekalilah orang yang nak menterjemah itu pun terpilih hanya orang-orang tertentu saja yang diberi kebenaran untuk menterjemah, dan mereka ini diberi gaji yang sangat tinggi supaya mereka ni tak sibuk dengan kerja-kerja lain dan boleh menumpukan perhatian pada kerja-kerja penterjemahan. Dan menariknya juga kerana kerja-kerja penterjemahan ini bukan sahaja macam statement yang saya rakam dalam buku Mukhtasar ni, terjemahan dalam bahasa Arab, tapi maklumat yang saya dapat juga daripada buku Dr. Raghib ini mengatakan bahawa bahasa Arab itu memang bahasa utama, tetapi mereka juga menterjemah buku itu dalam bahasa-bahasa lain selari dengan luasnya kerajaan Islam ketika itu. Maknanya dia terjemah juga dalam bahasa-bahasa selain daripada bahasa Arab untuk kemudahan rakyat ketika itu bagi mendapatkan akses pada pembacaan buku-buku itu. Ini satu benda yang sangat menarik, Masya Allah tuan-tuan. Baik. Dan antara buku yang mempengaruhi perkembangan ilmu falak pada tamadun Islam ketika itu adalah buku De Mathematica Synthesis oleh Bartholomeus ataupun Ptolemy tuan-tuan, yang telah diterjemah dalam bahasa Arab sehingga disebut sebagai Al-Majiz. Al-Majiz. Baik tuan-tuan. Saya cuba cari sikit maklumat lah tentang buku Al-Majiz ini tuan-tuan. Al-Majiz yang bermaksud Al-Majiz ini yang teragung. Buku ni tuan-tuan telah diterjemah daripada karya asal daripada Ptolemy dan kemudian ataupun disebut sebagai Bartholomeus dalam bahasa Arab. Kerana buku ni sebenarnya buku yang sangat, bila saya lihat tuan-tuan, buku yang sangat hebat kerana dia ada 13 jilid, 13 jilid, dan dalam setiap jilid itu membincangkan tentang ilmu falak dengan lebih kata apa, dengan teori-teori dan sebagainya. Contohnya tuan-tuan, dalam jilid yang pertama Ptolemy telah membincangkan dari sudut kosmologi. Jilid yang kedua pula membincangkan tentang pergerakan objek-objek semawi. Ini saya beri dalam bentuk ringkasan saja tuan-tuan. Jilid yang kedua membincangkan tentang pergerakan objek-objek semawi. Dan jilid yang kelima dan juga jilid kelima hingga keenam membincangkan tentang perjalanan bulan dari sudut kedua
kedudukan apogi, dari sudut perbezaan satah bulan dan juga ekliptik matahari. Dan juga jilid yang ke-7 dan juga ke-8 tuan-tuan membincangkan tentang katalog bintang-bintang. Katalog bintang-bintang yang telah dirakamkan oleh Ptolemy ataupun Bartolomæus dalam kitabnya. Dan juga ada satu jilid membincangkan tentang gerhana. Jadi tuan-tuan, bila kita sebutkan bagaimana buku di matematika synthesis ini ataupun terjemah dalam bentuk dalam bahasa Arab sebagai Al-Majiz ini, dia seperti mana kita sebutkan tadi, dia menjadi satu ledakan ilmu baru di dalam tamadun Islam ketika itu, yang mana sebelum ini ilmu falak ini diketahui dalam bentuk-bentuk yang mungkin kita kata agak surface, tidak dibincangkan dari sudut konsepnya, tidak dibincangkan dari sudut teori dan sebagainya. Tetapi bila penterjemahan buku yang dibuat oleh Ptolemy ini, ketika itulah tuan-tuan, ahli-ahli falak yang berminat telah mengkaji buku ini dan mula membahaskan teori-teori yang lebih mendalam berkaitan dengan ilmu falak, melibatkan tentang teori-teori kosmologi. Dan sebab itulah antara pengaruh besar tuan-tuan dalam buku ini adalah teori geosentrik. Teori geosentrik yang menjadi asas kepada ilmu falak dalam tamadun Islam ketika itu, dan banyak kita dapat lihat teori ini diterima oleh tamadun Islam satu ketika dulu. Baik, tuan-tuan. Tapi isu ni insyaAllah saya akan ulas pada era kemuncak nanti insyaAllah. Baik. Pada kurun ke-8 pula, satu lagi buku tuan-tuan yang menjadi orang kata apa macam the Big Bang dalam ledakan ilmu falak dalam tamadun Islam, ialah ketika mana terjemahan ataupun Khalifah Al-Mansur ketika itu menerima satu jadual ataupun zij falak yang dikenali sebagai Zij Sinhin, yang berasal daripada karya Brahma Gupta, tuan-tuan. Okey, secara lebih tepatnya perkara ini berlaku pada tahun 770 Masihi, pada tahun 770 Masihi, dan Zij ini tuan-tuan dihadiahkan daripada salah seorang ahli falak India ketika itu, namanya Manka. Manka. Baik. Yang mana buku ini tuan-tuan, ataupun Zij ini, Zij ini tuan-tuan, dia adalah satu, kita kata macam hari ni, jadual rekod ataupun jadual pergerakan matahari, bintang, planet-planet dan sebagainya. Secara umumnya itulah yang disebut sebagai Zij. Okey, baik. Dia dibuat ataupun disusun oleh Brahma Gupta, yang bila saya search tentang siapa dia Brahma Gupta ni tuan-tuan, adalah seorang ahli falak daripada Ujjain. Ujjain ni tuan-tuan, mungkin kita tak berapa biasa dengar, tetapi kalau saya sebut di India tuan-tuan, ada satu tempat namanya Jantamanta. Bila saya sebut Jantamanta ni, mungkin tuan-tuan teringat kepada bagaimana di Jantamanta tu ada satu kompleks yang didirikan di Jaipur ketika itu. Bagaimana dalam, kalau tuan-tuan tengok di Jantamanta tu, di Jaipur tu, suatu kompleks yang penuh dengan jam matahari. Dengan jam matahari. Tuan-tuan boleh search dalam internet, cuba cari Jantamanta Jaipur, tuan-tuan dapat lihat satu kompleks yang sangat indah tuan-tuan, berbeza dengan kawasan sekelilingnya, yang mana kawasan itu adalah kawasan pelancongan pada hari ini, yang terdiri daripada saya tak pasti ada berapa banyak mizwalah ataupun jam matahari yang ada di situ dengan pelbagai desain, pelbagai bentuk dan sebagainya. Dan di situlah lahirnya ataupun di situlah Brahma Gupta ini tuan-tuan berada satu ketika dulu. Dan Zij Sinhin ini tuan-tuan telah diterjemahkan oleh Al-Fazari ketika itu, diterjemah ke dalam bahasa Arab. Dan ketika itulah tuan-tuan, Zij ini telah beri satu manfaat yang sangat besar kepada tamadun Islam ketika itu, kerana di samping apa yang kita sebutkan tadi, karya daripada Bartolomæus dalam buku Al-Majiz itu, Zij ini juga menjadi salah satu daripada ledakan bagi memberikan satu nafas baru kepada ilmu falak ketika mana dalam tamadun Islam ketika itu. Baik tuan-tuan. Okey.
saya pergi pula kepada era kemuncak, kepada era kemuncak. Okey. Okey. Saya banyak skip tuan-tuan pada malam ni pasal kita kalau boleh nak habiskanlah tajuk kita pada malam ni tuan-tuan. Kita ada lebih kurang dalam 15 minit lagi. Baik, era kemuncak. Pada era kemuncak ni tuan-tuan, di mana saya cuba membahagikan era perkembangan ni kepada dua lah. Satu era perkembangan awal dan era kemuncak. Baik. Mungkin kalau dalam tulisan buku-buku lain tuan-tuan akan jumpa ataupun tuan-tuan boleh gabungkan lah antara era perkembangan era kemuncak ni, tak ada masalah. Cuma saya cuba nak asingkan supaya kita dapat lihat dengan lebih mudah lah tuan-tuan. Baik. Pada era kemuncak ni, ketika mana umat Islam ketika itu dah mendapat satu ledakan ilmu falak yang baru daripada tamadun-tamadun sebelum itu, tamadun India, tamadun Cina, tamadun Babylon dan sebagainya. Maka ketika itulah tuan-tuan, satu era baru telah bermula dalam dunia falak. Dan antara keunikan bagi ilmu Islam dalam perbahasan ilmu falak ini, antara yang menarik ialah disebut bahawa ahli-ahli falak dalam tamadun Islam ni, mereka berbeza tuan-tuan, kerana mereka ini tidak semata-mata menyalin dan menerima segala teori-teori atau catatan dalam tamadun sebelumnya, namun mereka berusaha menyemak dengan melakukan cerapan dan memberikan komen agar teori tersebut dapat dikemasginikan dengan lebih baik. Ini tuan-tuan, kata yang buku yang saya rujuk, Dr. Raghib tadi menyatakan bahawa ini antara sikap yang sangat berbeza dengan tamadun-tamadun sebelum ini. Kerana tuan-tuan, sebelum ini tamadun-tamadun sebelum ini hanya menerima sahaja. Mereka menerima saja apa penulisan daripada tamadun-tamadun sebelum itu, dan mereka hanya salin balik dan menerima sahaja. Dan kerana sikap mereka hanya menerima saja, maka ketika itu ada bercampur antara perkara-perkara yang dari sudut teori yang dikatakan salah dan ada teori yang dikatakan betul, tu bercampur aduk. Tetapi oleh kerana ketika mana dalam tamadun Islam, umat Islam telah menjalankan suatu ataupun telah mengambil satu sikap bahawa semua teori itu mereka buat kajian dan mereka buat eksperimen. Mereka tak terima bulat-bulat, tetapi mereka semak, mereka kaji, mereka orang kata apa, tahqiq balik adakah teori ini tepat dan ada tak ruang-ruang di mana teori ini sepatutnya dapat diperbaiki. Dan perkara ini tuan-tuan disebutkan dalam tulisan, dikatakan dilakukan tanpa jemu. Maknanya ini suatu perkara yang juga penting tuan-tuan, terutama bagi kita lah kalau sekiranya nak terlibat dalam ilmu falak ni. Maknanya tak boleh jemu lah tuan-tuan. Saya sebutkan saja ilmu falak, apa-apa saja bentuk ilmu lah. Maknanya kita tak boleh jemu kerana kadang-kadang dalam perbahasan, dalam kajian-kajian dan sebagainya, kadang-kadang kita tak bertemu dengan jawapan yang nak kita cari. Sebab tu saya pernah juga membaca bagaimana Imam Al-Farabi tuan-tuan membaca karya-karya daripada tamadun Yunani tuan-tuan, sampai 100 kali dia membacanya itu, Imam Al-Farabi. Sampai ada membaca sampai 40 kali untuk memahami apa yang ada dalam buku-buku tersebut. Jadi kalau kita baca sekali tak faham tuan-tuan, 2 kali tak faham, itu biasa lagi lah kan. Biasa lagi lah. Baik. Dan contohnya tuan-tuan, apa yang dapat saya kongsikan juga ialah bagaimana antaranya Imam Al-Bayruni. Imam Al-Bayruni. Yang mana contoh ni, sebagai satu contoh tuan-tuan, bagaimana dalam abad yang ke-11 tuan-tuan, sebenarnya ketika itu teori geosentrik yang kita sebutkan tadi, yang telah diterima oleh kebanyakan ahli-ahli falak dalam tamadun Islam ketika itu, diterima sebagai asas penyelidikan sebenarnya. Asas penyelidikan, kerana setelah dia buat perbandingan, bahawa mereka dapati bahawa karya ataupun teori yang telah dikemukakan oleh Ptolemy ini adalah satu teori yang kukuh ketika itu. Tetapi bila ahli-ahli falak dalam Islam tuan-tuan mengkaji dan mengkritik tentang teori geosentrik ini, disebutkan oleh Dr. Muhammad Ilyas dalam buku berkaitan dengan astronomi tuan-tuan, menyebutkan bahawa Al-Biruni ini telah mengkritik dan beliau menyatakan kemungkinan
ataupun dia tahu tentang sepatutnya bukan geosentrik tetapi sepatutnya ada heliosentrik. Tetapi oleh kerana ketika itu belum cukup bukti untuk mengubah ataupun menolak teori geosentrik ketika itu, maka ketika itu tuan masih lagi dibincangkan ataupun dipegang, diletakkan teori geosentrik ini. Ini sebagai salah satu daripada penemuan kritis daripada tamadun Islam ketika itu. Baik. Dan antara lain juga tuan-tuan, ketika mana dalam tamadun Islam, di mana inovasi penciptaan yang dibuat oleh umat Islam ketika itu memajukan, kalau tuan-tuan yang ada buku dalam ni boleh rujuk pada halaman 25, umat Islam ketika itu redesign balik antara peralatan-peralatan yang telah pun ada ketika itu, seperti mana astrolab yang telah pun ada ketika itu, tetapi umat Islam ketika itu redesign, meletakkan suatu nilai-nilai yang lebih tinggi, membuat astrolab yang lebih lengkap, yang lebih tepat, seperti mana yang telah dibuat oleh Zarqali, bukan Zarqali saya punya Facebook tu, Zarqali tuan-tuan, Zarqali betul, yang lahir ataupun yang berada di Andalusia satu ketika dulu. Beliau telah mencipta ataupun mereka sebuah astrolab yang sangat menarik, yang sangat lengkap dan juga sangat tepat. Jadi ini antara sumbangan daripada tamadun Islam dengan mencipta pelbagai lagi peralatan-peralatan seperti rubuk mujayyab, seperti jam matahari mizwalah, dan juga jam matahari, jam air, seperti mana yang tuan-tuan biasa dapat lihat di dalam pameran bagaimana jam yang dibuat oleh Imam Al-Jazari tuan-tuan, yang jam disebut sebagai elephant clock, jam gajah itu. Dan juga mencipta Zatul Halaq, Armillary Sphere. Ini kalau tuan-tuan tengok globe, biasa kita tengok globe bumi, ini adalah globe bintang, globe bintang. Jadi ini antara peralatan-peralatan yang ketika mana dalam tamadun Islam telah pun ada yang ketika itu di redesign, ada yang ketika itu dilahir ataupun dicipta pada zaman tamadun Islam. Dan hal ini tuan-tuan masih ingat, ada saya sebutkan dalam kuliah lepas bagaimana salah seorang daripada tokoh ilmuwan sains Islam tuan-tuan, itu Fuad Sezgin, yang telah menghasilkan ataupun yang telah mengkaji lebih kurang dalam dikatakan 1.5 juta manuskrip Arab tuan-tuan, dan kemudian dia telah redesign balik ataupun mencipta alat-alat yang telah pun ada dalam tamadun Islam tu, hampir ratusan jumlahnya tuan-tuan, dan dia buat pameran. Ada pernah datang ke Malaysia satu ketika dulu. Baik. Kemudian seterusnya penyusunan zish. Ini yang kita sebutkan tadi, bahawa zish yang ada dalam tamadun Islam ini adalah sangat menarik, kerana tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 28 tuan-tuan dalam buku kita ini. Di situ ada saya nyatakan, saya masukkan sedikitlah beberapa zish ataupun jadual-jadual falak yang penting dalam tamadun Islam. Antaranya disusun ataupun yang telah ditulis oleh Yahya Ibn Mansur, oleh yang disebut sebagai Al-Mumtahan. Dan antara zish yang cukup terkenal tuan-tuan, yang menjadi kajian utama seorang daripada ahli falak ataupun yang pernah juga kami berjumpa dengannya, iaitu Dr. David King, Zish Al-Hakimi, yang dibuat oleh Ibn Yunus, yang mana manuskrip ini tuan-tuan ada di Mesir, dan antara lain tuan-tuan Zish Ikhani, ini juga zish yang terkenal, dan yang paling saya rasa kita dapat biasa dengar adalah Zish Ul-Lughbiq. Baik. Dan ini zish ini tuan-tuan telah lahir ataupun telah berkembang begitu luas, dan ini antara salah satu daripada produk yang sangat menakjubkan ketika mana dalam tamadun Islam. Dan yang seterusnya tuan-tuan, bagaimana antara salah satu daripada kemuncak kepada
penguasaan ilmu falak dalam tamadun Islam adalah dengan pembinaan Baitul Hikmah, ataupun kita sering disebut sebagai The House of Wisdom, Baitul Hikmah di Baghdad pada abad ke-9 Masihi. Yang ketika itu di sinilah tuan-tuan, Baitul Hikmah ni tuan-tuan bukan semata-mata suatu perpustakaan, tetapi dia sebenarnya adalah satu kompleks yang mengumpulkan ratusan ilmuwan-ilmuwan, sama ada daripada ilmuwan falak ataupun ilmuwan dalam bidang-bidang lain, yang mana mereka ini semuanya grade kelas A semula. Kalau kita kata kalau Profesor Emeritus, maknanya semua mereka ni boleh dikatakan Profesor Emeritus yang berkumpul di Baitul Hikmah ketika itu, yang dikumpulkan oleh Khalifah, duduk berkhidmat di Baitul Hikmah ketika itu. Dan dalam catatan menunjukkan bahawa komplek Baitul Hikmah ni dia ada perpustakaan. Dan perpustakaan ni tuan-tuan, dalam ketika mana dalam tamadun Islam, dia ada beberapa jenis perpustakaan. Dan perpustakaan yang ada di Baitul Hikmah ni adalah perpustakaan yang levelnya adalah level akademik. Kerana itulah dia mengumpulkan lebih kurang dalam 4 juta koleksi buku pelbagai tajuk, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan, tuan-tuan, pada abad ke-9 Masihi ada lebih kurang 4 juta koleksi buku. Tuan-tuan boleh bayangkan ketika itu tak ada mesin photostat, tak ada mesin printer, buku itu disalin, tuan-tuan. Dia salin dengan tulisan tangan. Hampir dekat 4 juta koleksi buku, dan cara pengumpulannya seperti yang mana kita telah sebutkan tadi, dia dibeli, dia diambil, dan antara caranya dicari, dan antaranya cara ufti daripada negara-negara yang dijajah ataupun yang ditakluk oleh Islam ketika itu. Maka buku-buku itu dikumpulkan di Baitul Hikmah, di Baitul Hikmah. Dan antara kelebihan juga Baitul Hikmah ni adalah dia juga ada satu balai cerap di Syamsiah ketika itu, di Syamsiah, yang mana bagi menjayakan ilmu falak ni, tuan-tuan, maka ilmu falak ni dia tak boleh secara teori saja, tetapi bagi mengkaji, bagi memastikan teori itu betul, zish itu betul ataupun tidak, maka hendaklah digabungkan dengan kerja-kerja amali cerapan. Maka ketika itu di Baitul Hikmah ada satu balai cerap yang dibina di Syamsiah ketika itu sebagai pusat di mana menjadi tempat di mana kerja-kerja cerapan dilakukan. Ini antaranya, tuan-tuan, antaranya antara institusi-institusi penting yang ada di Baitul Hikmah ketika itu. Dan dalam masa yang sama juga, tuan-tuan, pada era ini juga ada balai cerap lain yang juga ketika itu menjadikan aktiviti cerapan ini lebih sistematik dan menjadikan dunia falak ini berada di kemuncak pada ketika itu. Baik, tuan-tuan. Yang terakhir iaitu pada era kejatuhan. Ini, tuan-tuan, kalau kita baca memang bukan agak sedih, memang sedih sikit lah, sedih. Iaitu di mana kejatuhan khilafah, ataupun belum lagi tidak kita katakan khilafah Islam itu hilang, tetapi antara kejatuhan dari sudut ketamadunan ilmu. Ini saya ambil apa yang telah disebutkan oleh Profesor Muhammad Ilyas dalam buku beliau Astronomi Islam, menyatakan bahawa detik-detik kejatuhan umat Islam dalam ilmu falak ini telah bermula dengan penjarahan Baghdad, di mana ia berlaku pada abad ke-13 Masihi, ataupun lebih tepatnya pada tahun 1258 Masihi, ketika mana Baghdad ketika itu telah diserang oleh tentera Mongol ataupun Tatar ketika itu yang dipimpin oleh Hulagu Khan, dan ketika itu khalifah yang terakhir yang berada dalam khilafah Abbasiyah ketika itu, tuan-tuan, ada Khalifah Musta'sim billah, yang ketika itu, tuan-tuan, dalam peristiwa yang sangat menyayat hati, dalam peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana segala buku-buku
yang kita sebutkan tadi tuan-tuan di Baitul Hikmah yang telah dikumpulkan mungkin lebih daripada 4 juta lah tuan-tuan, mungkin lebih daripada 4 juta yang telah dihumbankan ke dalam Sungai Tigris. Dan seperti mana yang kita sedia dengar bahawa di mana air Sungai Tigris itu bertukar daripada putih menjadi hitam kerana penuh dengan dakwat-dakwat yang keluar daripada buku-buku yang telah dihumban dalam buku itu, kerana tentera-tentera Mongol ketika itu dikenal sebagai orang-orang yang tidak pernah kenal pada ilmu, tidak menghargai tentang ilmu. Mereka hanya tahu tentang perang, mereka hidup berdasarkan kepada hawa nafsu semata-mata, dan mereka hanya tahu membunuh perang saja. Dan ketika itu mereka melihat bahawa buku-buku ini sebagai satu benda yang tidak ada nilai, tidak ada harga, maka mereka telah menghumbankan buku-buku ini dalam Sungai Tigris. Dan Ibn Nadim dalam kitabnya Al-Fihris menyatakan bahawa nisbah daripada 1000 buku yang ada pada ketika itu hanya satu saja yang terselamat. Hanya satu saja yang selamat. Masya Allah tuan-tuan, dapat kita lihat bagaimana kesedihan ketika itu melihat kepada itu. Itu dari satu sudut. Kesedihan yang lain tuan-tuan, dari sudut bagaimana dicatatkan hampir dekat 1 juta orang yang telah pun mati dibunuh ketika mana penjarahan Baghdad itu berlaku. Dan tuan-tuan, Profesor Umairah menyatakan bahawa kemuncak walaupun selepas penjarahan Baghdad ini, adalah selepas itu negara-negara tamadun-tamadun Islam ada juga mempertahankan ataupun ada naik turunnya ilmu falak ini. Antaranya tuan-tuan, ketika mana Sultan Ulugh Beg yang ketika itu juga telah membina sebuah balai cerap di Samarkand dan telah menaikkan ilmu falak tuan-tuan dalam kerajaannya ketika mana beliau menjadi sultan dalam kerajaan Saljuk ketika itu. Tetapi ketika mana beliau telah terbunuh dalam satu peristiwa yang juga menyayat hati, dengan terbunuhnya Sultan Ulugh Beg ini juga menjadi terkuburnya juga kajian ataupun perkembangan ilmu falak ketika itu. Dan selepas itu tuan-tuan, ilmu falak yang satu ketika dulu menjadi suatu ilmu yang sangat berkembang pesat, perbincangannya sangat meluas, akhirnya kembalilah kepada apa yang dapat kita lihat pada hari ini. Ilmu falak itu lebih banyak dikembangkan dalam ruang lingkup yang kita kata yang paling asas, itu berkaitan dengan isu-isu melibatkan fiqh, yang melibatkan takwim arah kiblat waktu solat dan sebagainya. Baik tuan-tuan Baik tuan-tuan, okey, kita pun dah terlajak 2 minit daripada masa yang telah ditetapkan tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya rasa cukuplah setakat ini perbincangan kita dalam bab pengenalan ilmu falak ni. Dan dalam buku ni tuan-tuan, kami ada selitkan beberapa gambar bagaimana kerajaan ataupun bagaimana ahli-ahli falak di Balai Cerap Istanbul ketika pada abad ke-16 itu gambarnya. Dan tuan-tuan, pada halaman 28-29 ini adalah jadual bagaimana sumbangan-sumbangan ilmu Islam, ilmu falak Islam tuan-tuan, yang telah memberikan sumbangan dalam tamadun Islam ketika itu. Dan juga sumbangan-sumbangan yang banyak lagi sumbangannya tuan-tuan. Bukan itu saja kalau macam Al-Biruni ni bukan saja dalam kitab Qanun Al-Mas'udi, tapi banyak lagi buku-bukunya. Cuma kami nyatakan sebahagian saja tuan-tuan. Dan ada kami catatkan tentang kisah Jam Toledo yang telah direka oleh Zarqali. Ini tuan-tuan, ini satu kisah yang sangat menarik tentang bagaimana Jam Toledo itu, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar pada malam ni perbincangan kita dalam bab yang pertama ini. Dan insya-Allah moga-moga tuan-tuan kita akan masuk dalam bab yang kedua dalam penetapan waktu-waktu solat. Dan insya-Allah kita jumpalah, ada rezeki tuan-tuan, kita jumpa dalam minggu hadapan pada hari Sabtu malam Ahad. Baik tuan-tuan, cuba tengok sikit pada komen-komen ni. Kalau saya boleh lihat, alhamdulillah sahabat-sahabat kita daripada Ustaz Amri daripada Perak, Cik Emma kita daripada Sabah jauh ni, Ustaz Fazli, Puan Zaleha, sahabat-sahabat saya ni ada ni juga, ni Encik Ustaz Izwan Rojahan, Ustaz Firdaus,
Ustaz Khairul, Alhamdulillah. Cik Azhari pun ada, terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah, insyaAllah tuan-tuan. Okey. Ending yang sedih ya. Baiklah tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, ini adalah realiti yang ada dalam sejarah. Maka pada hari ini tuan-tuan, insyaAllah moga-moga kita dapat menaikkan semulalah ilmu falak sekadar yang kita boleh lakukan tuan-tuan yang terbaik insyaAllah pada zaman kita ni. Allah Ta'ala alam. Moga-moga tuan-tuan ada kebaikannya dalam pembincangan kita pada malam ni. Aku lihat hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.